سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Nazir Masjid Asy-Syarif Meru Klang, seterusnya ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, tok-tok guru, tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB-YB, Tan Sri, Datuk-Datuk, orang-orang kenamaan, hartawan-hartawan, dermawan-dermawan, wong-wong sogih, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabari, apa kabar semua? Moga-moga diparingi waras, mudah-mudahan diberi afiah, diberi kesihatan, amin insya-Allah. Pertama-tama dan selamanya marilah kita mengaturkan rasa syukur kepada Allah kerana Allah masih hidupkan kita sampai saat ini. Hadirin sekalian, hari ini saja tak tahulah berapa juta yang Allah telah jemput menghadap Allah. Kenapa Allah masih hidupkan kita sampai saat ini, hadirin sekalian? Jawapannya bukan 5, 4 pun bukan. Jawapannya satu je. Kerana menyedari dosa kita yang berlonggok-longgok banyak di sekalian. Kalaulah kita mati malam ni di sekalian, tak tahulah lepas tak lepas yang dinamakan soalan-soalan kubur. Soalannya bahasa Arab di sekalian, bukan bahasa Jawa, bukan. Dan nak jawab tu bukannya yang dinamakan perlukan dengan mulut kita, tapi dengan amal. Ya. Kalau tak ada amal, tak boleh jawab kita. Ma rabbuka, apa buka-buka ni? Bila tak tahu kan? Bila tak tahu nak jawab. Perlunya amal demi amal ni sekalian. Apa lagi ni sekalian? Kalau kita mati malam ni tak tahu lepas tak lepas yang dinamakan apa dia? Yang dinamakan mizan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahulah lepas tak lepas yang dinamakan titian sirat Allah Taala. Tak tahulah lepas tak lepas di akhirat Allah. Jadi kenapa Allah hidupkan kita? Kerana untuk memberi ruang dan peluang agar kita apa dia? Agar kita meminta ampun di atas dosa-dosa yang banyak itu, supaya kita meminta ampun bukan untuk menambah dosa-dosa yang banyak, tetapi untuk kita meminta ampun kepada Allah di atas dosa-dosa yang ada ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah ya, dalam kesibukan yang ada ni kita boleh datang, walaupun yang datang ni macam-macam gaya kan. Ada yang melaku sikil, ada yang nunggang motosikal, ada yang nunggang kereta, macam-macam gaya. Hakikatnya Allah yang bawa kita datang kemari ini sekalian. Bukan sebab isteri kita, bang, wis pukul 7 lah, dah pukul 7 bang, yohlah maring masjid. Bukan isteri kita, bukan. Bukan sebab sehat ini sekalian. Kalau tengok yang datang ni, ada yang sakit dengkul, ada yang kecil manis, ada yang darah tinggi, ada yang asma, boleh datang. Yang sehat tak datang. Tengok buletin jam 8. Layan apa dia? Layan Doraemon dengan cucu. Alhamdulillah hadirin sekalian, dalam sibuk-sibuk ini Allah Ta'ala pilih kita duduk di taman-taman syurga Allah ini. Kata ulama apa dia? Siapa yang sudi duduk di taman-taman syurga Allah di dunia lagi, maka Allah akan letakkan dia di taman-taman syurga Allah di akhirat nanti. Tapi siapa yang tak sudi nak duduk di taman syurga Allah di dunia lagi, kata ulama, maka apa dia? Maka dia tidak layaklah untuk duduk di taman-taman syurga Allah di akhirat nanti. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita, amin insya-Allah. Jadi insya-Allah hadirin sekalian, pada malam ini kita akan sambung kitab pengajian kita 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung, kita akan masuk bab yang ke-6 daripada sifat yang terpuji, iaitu bab ikhlas. Dan sebelum kita teruskan, sukalah saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa adalah selawat at-tafrijiyah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah.
Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ar-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita, amin insya-Allah. Hadis sekalian, insya-Allah pada malam ni kita nak bincang tajuk ikhlas. Tajuk ikhlas ni hadis sekalian, walaupun ringan di bibir sebut ikhlas, tapi berat untuk apa dia? Untuk kita amalkan. Hadis sekalian, mungkin ada di antara kita yang umrahnya apa dia? 8 kali, 10 kali, hajinya sampai 2-3 kali. Mungkin sedekahnya ni kalau dikumpulkan ada di antara kita yang mungkin dah berjuta dah sedekah dia. Tapi hadis sekalian, yang kita bimbang apa dia? Kita bimbang. Kita bimbang apabila kita menghadap Allah. Tapisan yang kita bimbang iaitu tapisan ikhlas hadis sekalian. Bila tapis saja tapisan ikhlas, zero, tak ada apa-apa yang boleh dituntut daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia? Kerana rupa-rupanya ada sesuatu yang kita buat itu niat kita bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis sekalian, apa tu ikhlas? Kata tuan pengarang, ikhlas ni apa dia? Melakukan sesuatu kebajikan dengan tujuan semata-mata mahukan pahala dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tidak bertujuan hendakkan keuntungan keduniaan seperti harta dan pujian. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hidup hadis sekalian, ikhlas ni bukan satu benda yang ringan dalam hidup. Orang yang nak dapatkan ikhlas ni bagaimana? Yang pertama hadis sekalian, mestilah fokus tujuan dalam hidup dia benar. Siapa yang tujuan dalam hidupnya benar, iaitu nak mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dia mudah untuk mendapat ikhlas. Bila kita tanya orang yang pergi kerja, tuan pergi kerja buat apa? Pergi kerja. Ustaz, saya pergi kerja nak cari makan. Kalau semata-mata nak cari makan hadis sekalian, kambing-kambing lembu kat hutan pun cari makan. Apa beza kita dengan kambing dan lembu? Bezanya adalah niat kita hadis sekalian. Bezanya apa dia? Kita pergi kerja kerana nak mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun yang dinamakan apa dia? Meskipun yang dinamakan pekerjaan kita itu berat, bos-bos kita gagal untuk membayar setimpal, tetapi bila kita kerja ikhlas kerana Allah, kita tahu Allah boleh bayar yang lebih baik daripada bos kita hadis sekalian. Kita tanya, kenapa kamu boleh datang awal? Ya? Dia tanya balik, kenapa kamu datang lambat? Saya datang lambat sebab bos saya bayar pun lambat, bayar gaji pun lambat. Sebab tu saya datang lambat. Saya nak protes contoh. Kenapa kamu buat kerja sambil lewat? Bos pun gaji bagi sikit-sikit. Tapi orang yang mana dia kerja ilillahi ta'ala, ikhlas kerana Allah, pasti hidup dia tahu, kalaulah bos dia tidak mampu beri yang terbaik, dia pasti ada Tuhan yang boleh memberi yang terbaik, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hidupnya akan apa dia? Hadis sekalian, hidupnya berkualiti. Hidupnya apa dia? Hidupnya hanya ingin mendapat pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis sekalian, orang yang ikhlas dalam hidup, hatinya tenang. Kerana apa dia? Kerana orang yang ikhlas ini, yang pertama,
pergantungannya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang ikhlas ni apa dia? Kepercayaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sekalian, bila pergantungan dan kepercayaan kita hanya kepada Allah, maka apa dia? Maka Allah tidak pernah mengecewakan kita. Kalau kita buat sesuatu kerana manusia, hadis sekalian, berapa ramai hadis sekalian kecewa kerana anak-anak? Hadis sekalian, saya nak tanya pada hadis sekalian, berapa ramai di antara kita yang menangis kerana anak-anak? Puan, kenapa nangis tuan? Saya nangis kerana anak saya lama tak balik. Semenjak dah kahwin, semenjak dah kerja, lama tak balik. Telefon pun tak telefon. Padahal rumah dia bukan jauh mana ustaz, tapi telefon pun dia tak nak telefon saya. Kenapa? Bila kita kecewa kerana kita meletakkan kepercayaan, kepergantungan kita kepada anak kita sumber bahagia. Apabila kita meletakkan bahawa Allah sumber bahagia kita, Allah pengharapan kita, apa yang kita buat dulu ikhlas kerana Allah, pasti kita tidak pernah kecewa apa yang anak kita buat. Kenapa puan sedih? Saya kecewa ustaz. Sayalah ibu, sayalah ayah yang seorang-seorang dia yang boleh sanggup baut najis dia. Saya je yang besarkan dia dengan penuh kasih sayang. Ustaz pun tahu kan, anak saya ni kalau dia buat baik mana pun, dia tak akan mampu untuk apa dia bayar segala jasa-jasa saya. Saya terkilan ustaz, apa yang anak saya telah buat kat saya. Saya terkilan ustaz, apa yang anak saya telah kecewakan saya. Jawapannya ni sekalian, bila kita apa dia? Apabila kita buat kerana manusia, pasti kita akan dikecewakan. Apabila kita meletakkan pergantungan kepada manusia, manusia pasti akan mengecewakan kita. Tapi bila kita buat ikhlas kerana Allah Ta'ala, Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Habis tu ustaz, salah tak saya kalau nak cerita depan anak saya tentang kebaikan-kebaikan saya? Boleh tak saya ungkit-ungkit semula? Saya kata, kamu tahu tak, mak yang pergi hantar kamu pergi sekolah hujan-hujan, maklah yang apa dia bayar yuran kamu, sanggup pinjam jiran, mak sanggup hutang keliling pinggang demi memastikan anak-anak mak ni semua boleh pergi sekolah. Boleh tak ustaz untuk saya kata di depan anak saya sedemikian? Jawapannya hadirin sekalian, kalaulah untuk tujuan memotivasikan anak kita, jawapannya boleh hadirin sekalian. Yang tak boleh apa dia? Yang tak boleh kalau kita nak riak kepada kawan-kawan kita. Tapi kalau kita ungkit untuk anak kita, tujuannya supaya anak kita mengenang jasa, tujuannya supaya anak kita apa dia? Kembali kepada fitrah, iaitu apa dia? Iaitu menghormati, iaitu apa dia? Iaitu ya, memuliakan ibu ayah dia. Kita sebagai mak ayah boleh cerita hadirin sekalian. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bukan tujuan kita nak riak, tapi nak supaya anak kita fikir dan ingat. Sebab apa yang kita buat dulu masa tu dia kecil lagi, betul tak? Dia pun tak boleh fikir. Ya, pengorbanan yang kita buat pada anak kita, cuci lampin dia. Sekarang ni bolehlah pakai pampers, pakai buang. Dulu kan cuci lampin kan? Cuci lampin dia, ya, kemudahan-kemudahan. Kalau dulu hadirin sekalian, orang sekarang ni dah banyak senang dah. Ya, kalau dulu ni payah lagi. Kita cerita pengorbanan tersebut supaya anak kita apa dia? Kembali kepada fitrah, iaitu mula menghormati, memuliakan kedua orang tuanya. Tu tak ada masalah hadirin sekalian. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Cumanya apa dia? Bila kita buat sesuatu kerana manusia, kita akan dikecewakan. Bila kita buat sesuatu kerana selain daripada Allah, pasti kita akan dikecewakan hadirin sekalian. Maka oleh itu, di saat masa yang ada ini, ruang waktu yang ada ini, sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kembalilah kita hadirin sekalian memuliakan diri kita ini dengan apa dia? Meletakkan diri kita pada posisi yang betul. Sebelum ni kita meletakkan posisi kita pada mana? Pada orang yang tak menghargai kita. Hadirin sekalian, saya bagi perumpamaan contoh. Hadirin sekalian jumpa jam tangan kan? Jam tangan itu mungkin milik moyang-moyang kita. Pada jam tangan tu tulis tahun 1600. Maknanya apa dia? Legend, lama dah jam tangan tersebut. Lalu hadirin sekalian bawa jam tangan tu pergi mana? Bawa pergi yang dinamakan kedai-kedai runcit. Haji, berapa jam tangan ni kalau nak tolak? Haji tu kata selamba je. Kalau jam karat macam ini RM5 je lah, RM5. Kita barang antik ni, takkan RM5 je, RM5. Kita pun bawa pergi mana? Bawa pergi kedai jam. Bawa pergi kedai jam, dia tengok. Ini dah berkarat banyak dah ni. Dah cala bala dah. RM5. Mana boleh RM5. Kita pun bawa lagi pergi mana? Bawa pergi muzium. Bawa je pergi muzium, dia tengok, ini barang antik ni, barang antik. Ini zaman-zaman apa dia? Ini zaman tah Jepun, tah apa dia? Ini 5 juta. Allah, nampak dah. Hadirin sekalian, apa pengajaran daripada cerita saya ni? Hadirin sekalian, bila kita meletakkan diri kita pada tempatnya, tak semena-mena kita jadi manusia yang berharga hadirin sekalian.
Tapi bila kita meletakkan diri kita pada tidak tempatnya, maka kita tidak akan dinilai dan tidak bernilai, hadirin sekalian. Maka bagaimana kita nak meletakkan diri kita pada tempatnya? Sekarang ni lah kita duduk di taman-taman syurga Allah Ta'ala. Kalau kita duduk di kedai-kedai kopi, hadirin sekalian, tempat tersebut kita membiarkan diri kita dalam keadaan tidak bernilai. Tapi bila kita mula saja meletakkan diri kita di taman-taman ilmu ini, mulalah diri kita bernilai dengan syarat niat yang betul, iaitu ikhlas lillahi ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, semua orang hadis sekalian ar-urib nak hidup tu tak? Dan cara hidup ini hadis sekalian bergantung pada apa dia? Bergantung kepada cara berfikir hadis sekalian. Cara apa dia? Cara memandang dalam hidup. Macam mana nak memandang ustaz? Macam mana cara nak berfikir? Maka memandang dan berfikirlah dengan pandangan Islam. Macam mana nak memandang dengan pandangan Islam? Maka pandanglah bahawa hidup ini, masa depan kita adalah akhirat hadis sekalian. Barulah kita boleh ikhlas dalam hidup. Bila siapa yang dia dekat dunia ni, dia cuma sekadar nak hidup je, nak hidup. Ya, bila tanya haji, urip hidup nak berapa nak hidup? Ustaz, hidup ni nak senang, nak senang. Orang berbini kita boleh berbini. Orang ada anak kita boleh ada anak. Orang ada apa dia? Orang ada tanah kita boleh tanah. Orang senang kita boleh senang. Tapi orang mukmin cakap apa dia? Hidup nak apa haji? Ustaz, hidup ni adanya mati. Perlunya persiapan demi persiapan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekalan adalah takwa. Bila dia tahu hidup ni perlunya bekalan dan bekalan adalah takwa, hidup mesti kena memandang masa depan adalah akhirat, maka apa dia? Tidak lain dan tidak bukan jalan-jalan hidupnya hanya ingin mendapatkan redha, iaitu pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sekalian, bila hidup kita semata-mata nak hidup ini boleh senang di dunia, maka kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Pasti kita akan diuji oleh Allah Taala, betul tak? Dengan apa dia? Dengan takut. Berapa ramai orang yang takut miskin hadis sekalian, apa dia buat? Dia sanggup terima rasuah. Dia sanggup beri rasuah supaya apa dia? Biar dia senang kat dunia ni. Kenapa dia? Kerana fokus dalam hidupnya salah. Bila fokus dalam hidupnya salah hadis sekalian, niat yang dibuat tu salah, adakah ikhlas dalam hidup tu wujud? Tidak. Dia buat kerana nak melepaskan hidup dia daripada kepompong kesusahan, tapi dengan jalan maksiat. Sanggup apa dia? Sanggup curi tabung malam-malam, betul tak? Kan Allah Taala sebutkan, ya, khaufim walanabluwannakum minasyai walanabluwannakum, ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kerana takut lapar. Berapa ramai orang takut lapar hadis sekalian, dia sanggup curi tabung masjid. Betul tak hadis sekalian? Kerana bila fokus dalam hidup, tujuan hidup kita salah, maka apa dia? Maka kita akan buat sesuatu yang apa dia? Yang melawan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, maka untuk mewujudkan keikhlasan dalam hidup, maka kembalilah kita untuk dalam hidup kembalikan fokus hidup kita hanya mendapat pandangan, iaitu redha Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita jadi tenang hadirin sekalian. Bila tanya haji, duduk pergi masjid ni boleh kaya ke boleh kaya? Saya tak pergi masjid, buat projek-projek ni, bolehlah saya dapat BMW. B banyak yang makan beluang dia. Haji pergi masjid dapat apa dia? Haji senyum dia. Kenapa dia? Kerana kita memahami nilai dalam hidup. Apa memahami nilai dalam hidup? Kita duduk di taman-taman syurga Allah ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berapa ramai orang yang sedih? Sedih kenapa sedih? Sedih ustaz, saya tak boleh tengok orang senang. Saya tengok je orang senang, saya nak pitam. Jiran sebelah beli je BMW, saya mula nak pitam. Bila saya tahu je jiran sebelah tu beli je motor Isuzu, saya mula nak pengsan. Kenapa dia? Kerana dalam hidup yang dipandangnya adalah dunia. Tapi orang yang memandang nilai akhirat itu mahal, maka dia senang hati datang ke masjid surau. Haji kenapa datang masjid surau? Saya nak mendapat pandangan Allah Ta'ala. Kerana Allah Maha Kaya, Allah boleh bagi dunia dan seisinya lebih mahal lagi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana nak ikhlas? Maka apa dia? Pandanglah akhirat itu besar. Jangan memandang dunia itu besar. Bila memandang dunia itu besar, mula berkira. Misalnya kita kan, bila misalnya kita buat kerja-kerja masjid, bila kita buat kerja-kerja agama, bila kita buat apa-apa pun kerja kan, mula kita nak berkira. Betul tak? Kenapa berkira? Kerana memandang dunia itu besar. Tapi orang yang memandang akhirat itu besar,
Walaupun apa dia? Walaupun orang tak hargai, walaupun orang tak puji, walaupun tak ada tempat di hati masyarakat, dia akan terus istiqamah buat. Kenapa? Kerana dia memandang nilai akhirat tu besar. Walaupun manusia tak boleh bayar, walaupun manusia tak nak puji, tapi aku ada Allah yang maha kaya yang boleh gantikan yang terbaik dalam hidup. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bila dalam hidup, bagaimana kita nak tingkatkan prestasi hidup? Maka kena tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hadis sekalian, kita sebagai bos, kalau kita nak pekerja-pekerja kita bagus, move bekerja, pertama yang kita kena tanya apa dia? Sembahyang tak subuh tadi, jaga tak solat. Kalau tak jaga solat, jangan terima ni sekalian. Kalaulah dengan Tuhan dia pun dia menipu, kalau dengan Tuhan dia tak jaga, macam mana dia nak jaga syarikat kita ni sekalian? Bolehkah dia nak ikhlas bekerja? Takkan mampu untuk pekerja kita ikhlas tadi sekalian. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, untuk mencari pekerja-pekerja, untuk menjadikan keikhlasan itu wujud, mestilah kena apa dia? Mestilah kena ada ketakwaan, dan hanya untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, di dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima sebut, tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kerananya. Hadirin sekalian, barang siapa yang buat selain daripada Allah, hadirin sekalian, maka apa dia? Maka Allah Ta'ala akan mengarahkan besok dia di akhirat, wahai si fulan, kamu minta pahala kepada siapa yang kamu nak tunjuk dulu. Kamu minta pahala daripada dia. Nescaya takkan mampu, hadirin sekalian. Hadirin sekalian, orang yang tidak ikhlas buat sesuatu kerana Allah. Misalnya kita jadi imam ni sekalian. Time jadi imam ni hadirin sekalian, bila orang tak ramai ni, kita baca inak toina, jinak toina. Time orang ramai, ada event program, mula kita baca mendayu-dayu. Betul tak? Bila kita baca dayu-dayu ni sebab apa dia? Sebab kita nak tunjuk dekat mana? Orang belakang kita. Kebetulan kita pula bujang. Manalah tahu ada makcik-makcik belakang nak kahwinkan dengan anak dia ke kan? Sedap tu imam tu baca. Hadirin sekalian, kalau kita sembahyang, kita buat amal kerana selain daripada Allah, besok dekat akhirat jenuh kita apa dia? Jenuh kita nak cari seorang-seorang orang yang ada dekat masjid ni untuk minta pahala daripadanya. Nescaya kita takkan mampu, hadirin sekalian. Kalau kita jadi ustaz sebab nak masuk TV, berapa ramai yang tengok tu, seramai itulah kita nak kena cari seorang-seorang. Siapa yang tengok TV 9, tanyalah ustaz tu, mai sini. Ya, seorang-seorang kita nak cari apa dia? Minta pahala daripadanya. Subhanallah. Ini kesan orang yang buat sesuatu tidak ikhlas. Untuk apa dia? Mendapat pandangan-pandangan manusia. Karena dia disebut dalam hadis qudsi, hadis sekalian. Banyak kali kita dah sebutkan orang yang tidak ikhlas dalam ibadah itu. Ada 3 ataupun 4 golongan yang paling awal dimasukkan, dihumban dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang pertama hadis sekalian, golongan yang mana mati syahid. Mati syahid masuk neraka hadis sekalian. Bagaimana ia berlaku? Rupa-rupanya di dalam hadis tersebut mafhumnya, rupa-rupanya Allah kata, kamu pembohong. Kamu mati syahid, rupanya kamu nak apa dia? Supaya nama-nama kamu terukir. Supaya apa dia? Kamu digelar pahlawan-pahlawan. Allah seret lalu dihumban dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis sekalian, benda mati syahid ni benda baik kan? Tapi kerana niat kita nak dapat pandangan manusia, diseret lalu dihumban dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua hadis sekalian, biasa hadis ni disebut, hadis qudsi ni disebut. Yang kedua siapa dia? Orang yang mana selalu baca Quran. Orang baca Quran ni bagus kan hadis sekalian. Tapi bila kita baca Quran, bila hari Jumaat, ramai orang mula kita ambil Quran baca. Tok imam lalu mula kuatkan sikit. Sedap baca, saya sekolah tahfiz tu. Allahu akbar. Ada pun di antara kita yang baca Quran kerana nak pandangan-pandangan manusia. Kat rumah tak pernah baca Quran, kat rumah baca WhatsApp je. Bila kat masjid, mulalah kita ambil Quran baca. Tak salah dia sekalian. Tapi rupanya niat kita nak tunjuk pada orang, supaya apa dia? Supaya orang kata kita seorang yang membaca Al-Quran. Juga diseret lalu dihumban dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang ketiga hadis sekalian, siapa dia? Orang yang mana selalu pergi belajar. Pergi Mesir, pergi Syria, pergi Jordan, belajar sana, belajar sini, menuntut sana, menuntut sini, pergi masjid sana, kuliah sini. Bagus tak bagus? Bagus. Juga diseret lalu dihumban dalam neraka Allah. Kenapa? Jawapannya, rupa-rupanya dia nak supaya orang gelar dia seorang yang alim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang keempat hadirin sekalian, orang yang tidak ikhlas ni siapa dia? Yang keempat, orang yang mana dia banyak sedekah.
Bagus kan sedekah ni adik sekalian. Rupa-rupanya kenapa? Rupa-rupanya juga diseret lalu diumban dalam neraka Allah. Kerana apa dia? Supaya orang kata dia ni seorang yang dermawan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ya, lepas daripada dengar hadis ni, mula lepas ni dah tak nak pergi masjid. Haji kenapa tak pergi masjid? Saya bukan tak nak pergi ustaz, saya takut riak-riak. Saya tak nak, saya tak mampu ikhlas lagi. Duduk rumah. Lepas tu ramai pula ustaz-ustaz berhenti mengajar. Ustaz, kenapa dah lama tak datang masjid saya ni? Saya bukan tak nak datang. Bila ceramah tu rasa sedap pula bagi ceramah tu. Takut ada rasa ujub. Tu yang saya tak datang. Kemudian apa dia? Ramai pula yang tak sedekah dah. Kenapa tak sedekah? Bukan tak nak sedekah ustaz, takut riak. Sebab tu tak sedekah. Habis tu siapa yang untung? Iblis, syaitan. Habis tu macam mana ustaz? Buat salah tak kena salah. Sembahyang kan Allah Ta'ala sebutkan, fawailul lil musallin, celaka orang yang sembahyang, neraka wil orang yang sembahyang. Kenapa tak sembahyang? Ustaz, sembahyang pun kena celaka ustaz. Sembahyang pun kena masuk neraka. Hadirin sekalian, jawapannya hadirin sekalian, teruskan sembahyang, teruskan dakwah, teruskan ibadah. Ikhlasnya akan datang kemudian hadirin sekalian. Ya, kerana Imam Ghazali kata apa dia? Bermulanya ibadah itu dengan tidak ikhlas. Kenapa dia? Kerana dia proses dalam hidup. Ya, bila apa dia? Yang salah hati bukan amal. Amal teruskan, amal baik teruskan. Bila kita rasa macam nak riak je, istighfar. Yang salah tu hati kan. Bila kita nak sumbang tu, elok dah tu. Lepas tu rasa aku ni dermawan juga rupanya. Ha? Mulalah kita seronok pula dengan sedekah kita. Haji, lembut tak kapek ni? Lembut tak? Saya yang infak tu. Nampak tak? Nanti balik rumah kan, astaghfirullahalazim, kenapalah aku cakap macam tu? Istighfar. Minta ampun kepada Allah SWT. Itu hati ni, iman ni naik turun. Masa iman naik, sedekah. Balik rumah, iman turun, nak cerita kebaikan kepada orang. Betul tak? Bila kita hadis sekalian, bila dah bangun malam qiyamul lail, bagus tak bangun malam? Bagus. Ustaz kata bagus bangun malam, kita pun bangun malam. Lepas tu rasa gatal aja kalau tak cerita kat orang. Hajah, tahu tak malam tadi geluduk peti kuat. Pukul berapa? Pukul 4. Macam mana tahu? Kebetulan malam tadi qiyamul lail. Nampak? Saja je kita nak cerita kepada orang. Hadis sekalian, kita ni kadang bila nak cerita pada orang ni, cari fikir macam mana nak cerita dengan orang. Mulalah kita puasa pergi kat kedai-kedai warung. Haji nak order apa haji? Saya puasa 40 tahun dah puasa Isnin Khamis. Dah tahu puasa tu duduk rumah je lah. Yang duk pergi duduk warung-warung tu kenapa? Saja je nak cari poin supaya apa dia? Nak bagi tahu kat masyarakat bahawa kita ni orang yang bagus puasa. Hadirin sekalian, rupa-rupanya ni sekalian, yang kita dapat hanya penat saja penat. Rupa-rupanya kita buat kerana manusia ni apa dia? Manusia takkan mampu untuk apa dia? Mampu memberi pahala dan juga memberi dosa kepada kita. Rupa-rupanya kita buat suatu benda yang hanya memenatkan diri kita. Kita mungkin diberi umur yang sama, 24 jam yang sama, sebulan yang sama, tapi nilai di hadapan Allah tidak sama hadis sekalian. Ada orang yang hidup mungkin hanya 5 tahun dekat dunia ni, ketika selepas baliknya dia. Ada orang cuma mungkin 10 tahun saja, tapi bernilai di sisi Allah. Kenapa dia? Ibadahnya ikhlas. Ada orang yang mungkin hidupnya 100 tahun, tapi rupa-rupanya banyak apa dia? Banyak ujub, riya, takabbur, sum'ah. Semuanya apa dia? Semuanya amal tersebut dihumban lalu dia dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hidupnya pentingnya niat. Di dalam hadis Arba'in yang pertama disebutkan, innama al-a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Yang bermaksud hadis sekalian, sesungguhnya setiap amalan itu dikira semata-mata dengan niat. Kalau niat kita betul, maka diterimalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah, barang siapa yang buat sesuatu kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang buat kerana apa dia? Kerana dunia atau apa dia? Keuntungan dunia, ataupun perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka apa dia akan dapat apa yang dihijrahkan. Hadis sekalian, setiap orang fokus dalam hidup, niat dia tak sama di sekalian. Kenapa datang masjid? Saya datang masjid, ustaz, manalah tahu ada masjid sediakan ayam golek ke ayam golek je. Kenapa datang masjid? Saya datang masjid kerana rindu Allah dan Rasul. Setiap orang tak sama. Macam mana boleh berbeza, ustaz? Kerana kefahaman dan ilmu. Sebab itu kena datang kuliah-kuliah hadis sekalian, biar menyuntik iman kita, roh kita. Jasad mungkin sado boleh angkat 20 kilo, 40 kilo, tapi iman lemah. Bila iman lemah, kita nak berdiri lama pun payah. Mulalah sembahyang sumpah serenah Tok Imam. Tok Imam ni baca pula panjang-panjang. Inak toina sudahlah. Mula-mula sembahyang semangat, mulalah lama-lama tidak ikhlas sembahyang. Sebab apa dia? Kerana kefahaman. Sebab tu penting hadis sekalian, kita kena suntik iman kita ni. Kalau kat rumah tu, bukalah, tanyalah ustaz ke, TV Al-Jirah ke, channel-channel agama. Kalau di kereta, bukalah radio Ikim misalnya. Kalau dekat mana? Kalau tengah potong bawang, jangan membawang, jangan. Tapi apa dia? Bukalah YouTube, channel-channel ustaz untuk menyuntik iman kita agar kita semakin dekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya ikhlas itu ada 3 pangkat dia. Yang pertama hadis sekalian, seseorang yang mengerjakan taat semata-mata untuk apa dia? Menjunjung perintah Allah. Ini yang paling tinggi. Siapa yang buat sesuatu semata-mata kerana Allah, ini paling tinggi sekali. Kemudian yang kedua, yang pertengahan. Yang pertengahan apa dia? Mengerjakan ketaatan kerana apa dia? Kerana nakkan pahala. Ini rendah sikit. Kemudian yang tiga, yang paling rendah, mengerjakan ketaatan supaya apa dia? Supaya apa dia? Supaya Allah memuliakannya di dunia. Ya, bila dia buat ketaatan, dia nak kemuliaan di dunia. Maka ini yang paling rendah sekali. Ini yang biasa kita buat kan? Yang mana kita buat sesuatu supaya kita dimuliakan di dunia. Dan yang paling teruk sekali ni sekalian, dia buat sesuatu kat dunia ni supaya nak dapat kemuliaan di sisi manusia. Ini paling teruk sekali hadirin sekalian. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita buat sesuatu kerana manusia, pasti kita akan dikecewakan. Datang masjid lawa-lawa, make up, fake lovely, kuputih ni, bila datang orang pula kata halah tijah, dah tua dah tu, tak payahlah nak hipokrit sangat, kata dia. Mula kecewa kita. Silakan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis sekalian, insya-Allah kita sambung sikit lagi yang berkenaan tentang ikhlas ini. Hadis sekalian, macam mana nak jaga hati kita daripada ikhlas? Bang siapa yang imannya kuat, ya, dia mungkin boleh buat sesuatu yang orang kata dia tidak ikhlas, tapi dia ikhlas. Contohnya apa dia? Dia pergi menyumbang pada halayak ramai. Ya, kerana ikhlas dia kat hati. Orang akan kata itu nak riak tu. Tapi kita tahu bahawa kita ni ikhlas. Kenapa kita buat halayak ramai? Kita nak memotivasikan supaya orang lain juga semangat untuk memberi sumbangan. Ya. Sebagai contohnya pemimpin kan, mungkin dia tangkap gambar infak tu masuk TV. Mungkin kalau niatnya apa dia? Nak bagi apa dia? Nak kempen sumbangan ataupun nak bagi motivasi, boleh. Tapi kalau kita ni sekalian, kita tahu diri kita ni tak kuat untuk buat sedemikian. Kalau kita buat, mesti ada niat-niat yang boleh mengundang ketidakikhlasan. Maka apa dia? Kalau contohkan kita ada banyak tabung kat depan, ada kat belakang. Kita tahu kalau kita sumbang kat depan, orang ramai nampak, mesti hati rasa lain. Kita pergi sumbang kat belakang yang orang tak nampak, itu untuk jaga hati kita. Lagi bila contoh kita tengah baca Quran. Tengah baca Quran je, tiba-tiba ada orang datang. Mula-mula kita tutup, buat tidur misalnya. Orang lalu sambung baca lagi. Itu untuk jaga hati kita, seperti mana ulama-ulama buat. Ya, tapi tak ramai orang boleh buat kan? Yang orang boleh apa? Lagi orang datang, lagi ambil Quran baca contoh. Lagi orang datang, lagi kuatkan tasbih, lagi kuat pula gentil. Tak ada orang sorok, ada orang makin keluar. Itu yang biasa kita buat. Kita tukar pula lepas ni untuk jaga keikhlasan dalam hidup kita. Ya? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kata Imam Ghazali, orang yang ikhlasnya apa dia? Orang yang benar hatinya. Benar bagaimana? Yang pertama, benar pada perkataan dan perlakuannya. Biasa kan orang Melayu kata apa dia? Cakap tidak serupa bikin. Maksud apa dia? Maksud benar itu bila apa yang dicakap, benar jugalah apa yang tindakan dia. Itulah iman. Iman apa dia? Membenarkan pada hati, ya, membenarkan pada lidah dan membenarkan pada perbuatan. Seterusnya ni sekalian, benar pada niat. Niat tu mesti kena betul. Bila kita pergi masjid, niat kena betul. Ya, bukan niatnya nak tengok janda-janda ke dan sebagainya. Kalau pergi masjid dapat cuci mata contohnya, dapat tengok janda-janda contoh. Ya, kalau ada niat selain daripada Allah, habis rosak amal kita. Ha, niat kenapa dia? Kalau pergi masjid ada can balik lambat, boleh medang-medang. Kalau tak nak keluar payah, takut bini macam tu. Nak pergi mana bang? Tak ada, tak pergi mana. Tapi besok nak pergi mana bang? Nak pergi kuliah, boleh pergi dia. Lepas tu boleh balik lambat sikit, ya, pergi medang dengan kawan, ada niat lain kan? Contoh. Ya, niat yang benar. Yang ketiga, benar pada cita-cita. Mana cita-cita kita bila kita nak buat satu, hadirin sekalian, bila fokus cita-cita kita betul, insya-Allah kita akan istiqamah. Bila tengok pendakwah kan, sanggup pergi luar negara berdakwah, sanggup pergi sana kemari. Kenapa mereka tidak putus asa? Kerana cita-citanya benar. Kenapa dia? Cita-citanya untuk memartabatkan agama Allah SWT. Tapi siapa yang cita-citanya untuk mendapat jawatan-jawatan? Siapa yang cita-citanya untuk mendapat kemuliaan di sisi masyarakat? Pasti apabila dia tidak dapat, maka dia akan berputus asa. Ini sekalian, kita mulia kerana ketakwaan kita. Kita mulia bukan kerana jawatan-jawatan kita, kerana harta-harta kita. Kita mulia bukan kerana pujian manusia. Ini sekalian, hari ini orang puji kita, besok boleh boleh jadi orang akan keji kita, betul tak? Itu manusia bolak-balik hatinya. Tapi barang siapa yang mencari redha Allah, meskipun satu dunia mengkeji dia, bila kita mati, Allah akan gerakkan hati manusia mula mencintai kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang keempat apa dia? Benar pada penyempurnaan cita-cita itu. Bila kita dah ada niat, kita dah ada cita-cita, maka kita buat pelaksanaan cita-cita tersebut, buat kerja-kerja tersebut pun benar juga. Ya, kerana apa dia? Kerana matlamat tidak menghalalkan cara. Walaupun niat kita benar, tapi kita curi tabung contohnya. Kenapa curi tabung? Saya ada mahat tahfiz Ustaz. Saya nak bantu mahat tahfiz saya. Cita-cita benar, matlamat benar, cara tak benar. Itu masalah. Itu dia. Islam dia mesti cara je, mesti kena halal. Matlamat tidak menghalalkan cara. Seterusnya hadis sekalian, yang kelima, benar pada segala pekerjaan. Kelakuan zahir serupa dengan apa yang di dalam hatinya. Ya, maknanya apa dia? Apa yang kita buat itu mesti benar apa yang pada hati. Ya, bila kita nak sedekah, bila kita nak sembahyang, ya, itulah dalam hati kita.
Jangan pula apa dia? Jangan pula kadang-kadang kan ada di antara kita kan, jangan tengok saya ni walaupun tak bertudung tapi hati bersih. Jangan kata macam tu. Dia orang kata apa dia? Don't judge book by its the cover tadi. Jangan apa dia? Jangan menilai seseorang pada luaran. Habis tu kita nak nilai daripada apa? Bukankah apa yang busuknya hati ni dia akan terkeluar pada tindakan kita. Jadi barang siapa yang baik luarannya, insya-Allah baik dalamnya. Ya, kemudian hadis sekalian yang keenam, benar pada segala amal batin seperti khauf, raja, sabar, syukur dan tawakal serta lain-lainnya. Ya, yang keenam ni apa dia? Benar segala amal dalamnya. Seperti apa dia? Seperti khauf, takut. Kenapa kita tinggal maksiat? Kerana takut pada Allah. Ada orang tinggal maksiat bukan kerana takut. Jom kita pergi disco malam ni. Tak nak, aku takut pada Allah. Ya ke? Aku belanja. Kalau kau belanja, on katanya. On tak on. Sebab apa dia tak nak buat maksiat? Sebab tak ada duit. Dia bukan takut pada Allah, tapi dia tak ada duit. Bila ada duit, on. Contoh ni. Kemudian hadis sekalian, seperti raja, sabar. Ya, sabar, dia sabar kerana Allah Taala, syukur kerana Allah Taala, dan juga tawakal dan lain-lainnya. Maknanya amalan-amalan batin, amalan-amalan hati juga, ya, ikhlas lillahi ta'ala. Itulah sedikit hadis sekalian, konsen kita hari ini bukan tentang ikhlas. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita ikhlas hadis sekalian. Benda ni besar dan benda ni perlukan proses. Ya, pastikan ya, nak dapat ikhlas ni perlukan proses. Kita kena teruskan pergi masjid, teruskan bersedekah. Jangan kita berhenti kerana apa dia? Kerana halangan, ustaz, saya tak nak buat baik kerana apa dia? Saya takut riak. Jangan cakap macam tu. Teruskan buat kebaikan. Walaupun benda tu kadang-kadang datang, bila datang cepat-cepat istighfar. Bila datang, yang rosak itu apa dia? Yang rosak tu amalan hati, bukan amalan zahir. Maka betulkan amalan hati tersebut, iaitu niat kita. Tajdidun niyah, baiki balik niat kita, bersihkan balik niat kita dari kekotoran-kekotoran hati tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga. Ya, kerana apa dia? Kerana hadis sekalian, kita akan mendapat amal kita ikut apa yang kita niatkan, meskipun kita belum laksanakan lagi. Siapa yang niat nak dapat mati syahid, dia akan mati dalam keadaan mati syahid, walaupun dia mati dalam keadaan dia mati dekat atas katil dia. Pastikan setiap orang hadis sekalian ada niat yang baik dalam hidup. Meskipun kita tak tercapai, Allah hadiahkan mengikut apa yang kita niatkan. Jangan kita niatkan, kenapa kamu tak sembahyang? Saya niat je ustaz. Ini sesat pula. Itu jangan. Hadis sekalian, maksudnya apa dia? Bila kita niat, kita memang i'tiqad, kita committed nak buat. Cuma apa dia? Tidak berkesempatan ataupun tidak berpeluang, itu dia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit memberi manfaat kepada kita bersama. Sebelum akhir pertemuan ini sekalian, seperti biasa, ya, siapa yang nak dapatkan madu, ya, boleh dapatkan di belakang sana. Mungkin ada gaut Cimanis Darah Tinggi Asma untuk minuman sunnah. Setiap pembelian bantu program dakwah saya. Juga ada tabung, ya, untuk program dakwah saya. Boleh memberi sumbangan mana-mana yang tuan-tuan mampu. Kemudian yang ketiga, ada juga CD zikir saya. Ya, mungkin nak berhibur dengan cara Islam, boleh pasang dekat kereta-kereta, ada surah-surah, ada zikir-zikir, bolehlah dapatkan di luar sana. Yang tak bawa duit boleh ambil dulu, semua dekat botol dan CD ada nombor akaun, boleh transfer bila-bila lapang, insya-Allah. Hadirin sekalian, mari kita sama-sama tadah tangan doa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami yang banyak ini, ya Allah. Ampun dosa kami yang menggunung tinggi ini, ya Allah. Kalau Kau tak sudi ampun dosa kami, Allah. Kami bimbang kami dihumban dalam neraka-neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Kami yang mendatangkan ini dosa menggunung-gunung banyak, ya Allah. Ampun dosa kami sama ada kami sedar maupun yang kami tak sedar, ya Allah. Dosa yang kami yang besar maupun yang kecil, ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa lebih-lebih lagi pada ibu dan ayah kami, ya Allah. Kami semasa hayatnya, ya Allah, pernah mengguriskan hati insan yang membesarkan kami sehingga berderai air matanya laju jatuh ke bumi, ya Allah. Ya Allah, kami bimbang dosa terhadap ibu dan ayah kami ini menyebabkan kami dihumban dalam neraka-Mu, ya Allah. Menyebabkan kubur kami menjadi sempit, rezeki kami menjadi sempit, ya Allah. Ya Allah, pada malam ini, ya Allah, jadikan tadahan-tadahan doa ini penebus pada kesilapan terhadap ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, kami pada malam ini, ya Allah, kami sedang menunggu giliran kematian kami, ya Allah. Kami sedang menunggu giliran kematian kami, ya Allah. Mungkin kami akan mati malam ni, esok mahu berdosa, ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah, ya Allah. Bila kematian itu datang, ya Allah,
Ya Allah, sudilah anak kami, uruskan jenazah kami, mandikan kami, alir air ke jasad kami perlahan-lahan kerana sakitnya sakaratul maut itu. Ya Allah, sudilah anak kami, kafankan kami, baluti kain kafan ke jasad kami perlahan-lahan kerana sakitnya sakaratul maut itu. Ya Allah, sudilah anak kami ya Allah, untuk solatkan kami, iringi kami ke kuburan dan bawa kami perlahan-lahan ke liang lahat. Ya Allah, langkah demi langkah, sorang-sorang tinggalkan kami. Ya Allah, jangan biarkan kami sorang-sorang ditemani kala jengking dan ular. Ya Allah, ya Allah, sudilah anak-anak kami untuk mendoakan kami. Ya Allah, menghantarkan hadiah terbaik berbentuk doa-doanya. Ya Allah, ya Allah, kami yang mendatangkan ini sekiranya ada jodoh-jodoh yang belum sampai, sampaikan jodoh-jodoh kami. Ya Allah, ada yang belum menerima zuriat, beri zuriat pada kami. Ya Allah, yang ada zuriat, berilah zuriat kami soleh dan solehah. Ya Allah, kami yang sakit, sembuhkan penyakit-penyakit kami. Ya Allah, kami yang ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang kami sebelum ajal mau menjemput. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Segala yang baik datang daripada Allah, kelemahan atas diri saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.